Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain binti Kamar Zaman. Nombor metric saya di 183111273. Tajuk yang saya ingin membentangkan adalah kepimpinan. Maksud kepimpinan. Dalam gaya bahasa sendiri, terangkan apakah maksud kepimpinan. Menurut Lutan, kepimpinan ialah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi individu lain supaya melakukan sesuatu yang diinginkan oleh individu. Sebagai contoh, keupayaan mempengaruhi, memotivasi, mengubah sikap dan tingkah laku orang bawahan supaya bersetuju untuk melaksanakan program-program dan melakukan perubahan-perubahan ke arah pencapaian matlamat organisasi. Kepimpinan ni ialah satu proses yang dilakukan oleh seseorang pengurus untuk mempengaruhi aktiviti individu atau kumpulan dalam usaha mencapai matlamat. Menurut Johari Ali tahun 1987, kepimpinan merupakan satu aspek penting di dalam pengurusan. Hal ini kerana pemimpin merupakan individu yang boleh memberi pengaruh kepada individu yang lain di dalam suatu pertubuhan organisasi. Sesuatu yang menarik dalam kepimpinan adalah kewujudan pemimpin yang berada dalam organisasi yang mempunyai struktur yang tersendiri dengan mewujudkan hubungan pemimpin dan pengikut bagi mencapai kecemerlangan. Ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah yang bermaksud, kalian semua adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawab terhadap orang-orang yang di bawah pimpinannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan maksud hadis berkenaan, jelas betapa kepimpinan adalah satu perkara yang begitu serius dan bukan perkara remeh sebagaimana dianggap kebanyakan orang Islam. Bukan semua orang mempunyai kelayakan menjadi pemimpin. Mengimbau sejarah Islam, kita melihat sendiri bagaimana Rasulullah membentuk sebuah daulah Madinah yang berlatar belakangkan piagam Madinah bagi membentuk kekuatan dan kecemerlangan umat Islam. Ketika itu hingga mengukis sejarah sebagai zaman kegemilangan Islam. Kemuncaknya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz melebarkan sayap kegemilangan Islam apabila membentuk masyarakat Islam yang harmoni dan makmur. Di sini jelas rahsia kejayaan yang penuh gemilang yang dirintis Rasulullah dan juga generasi sahabat adalah berdasarkan kepada corak kepimpinan seorang pemimpin dan juga kerjasama masyarakat Islam dalam merealisasikan cita-cita dan wawasan negara. Menurut Hampers and Cons pula, kepimpinan ni dia merupakan tingkah laku individu apabila dia sedang mengarahkan aktiviti kelompok ke arah matlamat yang dikongsi bersama. Pemimpin yang mempunyai karisma, dia boleh menarik pengikutnya untuk mencapai visi dalam kepimpinan. Dan akhir sekali, kepimpinan ni merupakan satu proses yang kompleks di mana seseorang itu mampu mempengaruhi orang lain bagi mencapai misi, tugasan atau objektif bagi sesebuah organisasi. Seterusnya, perbezaan antara pemimpin dan pengurus. Soalan, jelaskan 3 perbezaan antara pemimpin dan pengurus. Kita lihat dulu kepada maksud pemimpin dan pengurus. Pemimpin ni dia ialah individu yang boleh memberi pengaruh kepada individu yang lain di dalam suatu pertubuhan. Manakala pengurus pula dia bermaksud individu yang membuat perancangan, perorganisasian, kepimpinan dan pengawalan ke atas sumber manusia, kewangan, fizikal dan maklumat organisasi. Perbezaan antara pemimpin dan pengurus ialah dari segi bersifat peribadi. Pemimpin sentiasa melakukan interaksi peribadi dengan pekerja untuk tujuan mempengaruhi mereka. Sebagai seorang pemimpin, mungkin mereka mampu memberi arahan kepada orang lain. Tetapi, adakah pengarahan itu dipatuhi oleh orang yang menerima arahan?
Okey, apabila diberikan perhatian yang sewajarnya kepada mereka, mereka akan berasa silu untuk tidak patuh kepada arahan yang diberikan oleh pemimpin. Oleh yang demikian, seorang pemimpin perlulah mewujudkan sikap ambil berat dalam menyelesaikan masalah pekerja dan sentiasa berlaku adil kepada mereka. Hal ini kerana kemahiran bekerjasama amat ditekankan di dalam sesebuah organisasi bagi mencapai kecemerlangan. Okey, bagi pengurus pula, ianya tidak melibatkan interaksi peribadi. Okey, hal ini kerana kerja harian pengurus sentiasa dipenuhi dengan interaksi one-on-one atau kumpulan yang berfokus kepada operasi. Okey, ramai pengurus dia menggunakan pagi atau petang lewat untuk menyelesaikan laporan mereka, menghantar email dan mengemaskini senarai tugas mereka. Okey, selain itu, perbezaan pemimpin dan pengurus adalah dari segi sikap dan motivasi. Okey, bagi pemimpin, mereka perlulah aktif dari aspek kemanusiaan disebabkan fungsi mempengaruhi pengikut. Okey, untuk merealisasikan kecemerlangan, seorang pemimpin itu perlu memberi dorongan kepada pekerjanya. Okey, dalam konteks ini, dorongan merupakan usaha untuk memupuk pekerja melakukan kerja dengan cara yang terbaik. Okey, gelagat yang ada pada pekerja boleh dikesan dan dikenal pasti oleh pemimpin, dan dari situlah dorongan perlu diserap ke dalam sanubari mereka. Pemimpin ni dia perlu peka bagi menjadi teladan kepada ahlinya dan memperkukuhkan amalan serta budaya kerja yang cemerlang. Okey, bagi pengurus pula, mereka mempunyai sikap yang pasif dan lebih mementingkan pencapaian matlamat. Hal ini kerana pengurus bertindak sebagai jambatan antara pengurusan kanan untuk menterjemahkan strategi dan matlamat peringkat tinggi ke dalam operasi yang memacu perniagaan. Okey, seterusnya perbezaan dengan dari aspek skop pendekatan. Bagi pemimpin, mereka menangani perubahan dengan bentuk visi tertentu. Okey, pemimpin dia akan mendorong pekerja untuk mencapai visi syarikat dengan membentuk strategi yang mampu dilakukan bagi bekerjasama mencapai visi sesebuah organisasi. Okey, bagi pengurus pula, mereka berjalan atas landasan yang betul. Sebagai contoh, pengurus mesti berusaha untuk memahami bagaimana dana syarikat dilaburkan dan memastikan bahawa pelaburan ini mendapat pulangan yang baik untuk syarikat tersebut. Walaupun tidak perlu menjadi accountant untuk menjadi pengurus, adalah penting untuk pengurus belajar dan memastikan menggunakan asas-asasnya. Okey, seterusnya kita lihatkan kepada soalan yang ketiga, iaitu berdasarkan petikan slide di atas, terangkan setiap satu poin di atas dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. Okey, yang pertama, sesebuah organisasi tidak lengkap tanpa pemimpin. Okey, pemimpin ni dia ialah individu yang boleh memberi pengaruh kepada individu lain. Kepimpinan berasaskan kepada sifat peribadi manusia yang menarik yang ada pada seseorang. Okey, pengaruh interpersonal di mana individu tersebut dilatih dan dilaksanakan secara langsung menerusi proses komunikasi untuk mencapai sesuatu kejayaan yang diingini. Okey, pemimpin ni dia mampu memberi arahan kepada orang lain. Pemimpin juga dia akan menentukan hala tuju dan jatuh bangun sesebuah organisasi. Okey, mereka bukan sahaja bertanggungjawab untuk memastikan setiap anggota mendapat gambaran jelas terhadap polisi. Okey, tetapi juga memastikan setiap arahan dan tugas berkenaan dipatuhi dan sentiasa diteruti oleh anak buahnya. Okey, pencapaian sebuah organisasi memerlukan langkah-langkah atau aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh pemimpin untuk mendorong pengikutnya meningkatkan tekad dan keazaman ke arah kecemerlangan organisasi tersebut. Okey, oleh itu, usaha ke arah penyatuan aktiviti sesebuah organisasi bergantung besar kepada kepintaran seseorang pemimpin. Okey, seterusnya poin yang kedua, perubahan dan suasana kompleks dalam dunia sekarang memerlukan pemimpin untuk memimpin organisasi bagi menghadapi suasana baru dan cabaran. Okey, usaha ke arah penyatuan aktiviti sesebuah organisasi bergantung kepada kepintaran pemimpin.
Sebagai contoh, seseorang yang membawa beg plastik semasa berkunjung ke pasar terpaksa membawanya dengan bijak agar tidak ada satu barang pun yang dibeli tercicir. Beg plastik itu kita anggap sebagai suatu organisasi ataupun pekerja-pekerja yang berada di bawah pengawasan seseorang pemimpin. Kemahiran melihat masa depan perlu kepada seseorang pemimpin bagi mencapai kejayaan sesebuah organisasi ke arah cemerlangan. Dengan melihat masa hadapan, pemimpin dapat meletakkan harapan yang mungkin hanya akan berlaku selepas beliau tiada lagi, tetapi laluan ke arah itu dilakukan semasa beliau memimpin organisasi tersebut. Keadaan ini dapat disaksikan bagaimana Allahyarham Mat Saman telah membina tali air di Kedah. Pendek kata, pemimpin perlu mempunyai keupayaan mendahului zamannya. Caranya ialah dengan mempertajamkan kemahiran melihat masa depan. Poin yang ketiga iaitu pemimpin sebagai ejen perubahan dalam struktur organisasi, polisi dan lain-lain. Kejayaan organisasi bergantung kepada pemimpin yang menyelia dan memberikan perkhidmatan yang berkualiti. Dalam menjayakan sesebuah organisasi ke arah kecemerlangan, seorang pemimpin itu juga mestilah berpengetahuan. Sebagai contoh, seseorang itu perlulah mengetahui tentang teknologi kerana ia merupakan sesuatu yang penting. Pemimpin perlu mempunyai pengetahuan tentang teknologi dalam erti kata beliau memiliki teknologi yang boleh membantu untuk mempercepatkan kerja di dalam organisasinya. Pemimpin perlu menjadi teladan untuk pekerja. Ciri kepemimpinan seperti kegigihan, keazaman dan keyakinan sentiasa dijadikan teladan oleh pekerja bawahan. Poin yang keempat iaitu pemimpin diperlukan untuk berunding dalam isu-isu kemanusiaan dalam organisasi. Hal ini kerana pemimpin memainkan peranan utama dalam pengurusan organisasi. Untuk mencapai matlamat sesebuah organisasi, seseorang pemimpin dia perlu mempunyai nilai dan etika di mana ia perlu mengerumus, memperjelas dan menghayati budaya kerja di dalam organisasi. Sesungguhnya, pemimpin memainkan peranan yang utama dalam pengurusan organisasi untuk mencapai matlamat dan dalam erti kata yang sebenar. Kepimpinan ni dia merupakan unsur dalaman dan kerohanian merupakan faktor utama yang menyempurnakan faktor-faktor lain ke arah mencapai matlamat kecemerlangan sesebuah organisasi. Kesimpulannya, kejayaan organisasi bergantung kepada pemimpin yang menyelia dan memberi perkhidmatan yang berkualiti dan dalam menerapkan nilai-nilai murni di dalam organisasi. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.